Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa wa ahlul fadaili wal karamat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma atina nufusina taqwaha wa zakkiha. Anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahil azim wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun. Allah Azza wa Jal berfirman di dalam suratul Hajj pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kata Allah Azza wa Jal, Ya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Wahai sekalian manusia yang beriman, yang hadir berada di dalam rumah Allah, yang masih di luar, yang masih dalam perjalanan, yang sedang berlangsung urusan perniagaan, yang tidak tahu apakah tujuan datang ke rumah Allah pada tengah hari ini, yang datang dengan niat untuk memasangkan telinga mendengar apa yang ingin disampaikan, yang datang bercita-cita untuk tidur sahaja. Ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim, sesungguhnya guncangan pada hari kiamat itu merupakan satu urusan yang cukup besar. Bagaimana keadaan tersebut? Yauma tarawnaha kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Pada hari itu manusia akan menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri seorang ibu yang menyusu anak akan meninggalkan anak susuannya. Seorang ibu yang sedang mengandung, menunggu detik kelahiran seorang anak, gugur kandungan. Dan kamu juga melihat manusia dalam keadaan mabuk, sedangkan manusia tidak mabuk. Walakinna azaballahi syadid, kerana Allah perkenalkan pada hari itu betapa besarnya azab yang menunggu manusia. Bahkan Allah juga bercerita, khusyan absaruhum yakhrujuna minal ajdas ka'annahum jaradun muntashir. Ketika manusia itu bangkit, dibangunkan daripada tempat ia disemadikan untuk menuju ke suatu tempat, semua akan dihimpunkan. Yakhrujuna minal ajdas khusyan absaruhum, mata-mata mereka terlalu takut dan bangun dalam keadaan jaradun muntashir, seperti belalang yang berterbangan entah ke mana ingin ia pergi. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita pada hari tersebut, insya-Allah. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita ingin mengambil sedikit inspirasi daripada ayat yang ke-8 surah Al-Jumu'ah, surah 62, muka surat 553, sebelah kanan baris ke-13. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum.
Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, innal maut, sesungguhnya kematian itu, tafirruna minhu, yang kamu lari daripadanya, fa innahu mulaqikum, kematian itu akan datang kepada kamu. Allah menyebut dalam kalimah ini tafirruna, iaitu dengan lafaz jamak, atau disebut dalam bahasa Inggeris plural, menunjukkan sepakat orang-orang Yahudi mereka lari daripada kematian. Kemudian Allah pesan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebut kepada mereka, fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya itu akan datang kepada kamu dalam keadaan mulaqikum, berdepan, sehingga kamu tidak mampu untuk lari daripadanya. Telah berkata seorang imam, Abu Al-Hasan Ali ibn Ahmad Al-Wahidi An-Nisaburi rahimahullah, yang beliau ini telah kembali ke rahmatullah sekitar tahun 468 Hijrah. Semoga Allah merahmati beliau. Di dalam salah satu karyanya, Asbab Nuzulul Quran, beliau bercerita tentang mengapa Allah menurunkan ayat yang ke-8 daripada surah Al-Jumu'ah. Walaupun ada pelbagai riwayat yang lain bercerita tentang peristiwa yang lain. Salah satunya adalah orang-orang Yahudi, mereka telah merosakkan kehidupan akhirat mereka dengan dunia yang mereka miliki, memesongkan ajaran yang ada di dalam Taurat, mengikut hawa nafsu mereka semata-mata. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam dibangkit menjadi nabi sebagai rasul utusan terakhir, membawa risalah kebenaran ajaran tauhid, iaitulah Islam, mereka sepakat untuk menolak baginda sallallahu alaihi wasallam, mengingkari bahkan benci kepada kematian, dan mereka berusaha untuk lari daripadanya. Sebutkan siapa sahaja di kalangan tokoh orang-orang besar dalam kalangan Yahudi, di mana mereka? Akhirnya mereka juga akan disematikan. Allah Azza wa Jal menyebut dalam surah An-Nisa, ketika mana seseorang itu berusaha untuk lari daripada kematian, aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah, kematian itu akan datang kepada kamu walaupun kamu duduk di dalam benteng yang tinggi lagi kukuh, ia juga tetap akan sampai. Falamma balagha aqsa atharihi qabadahu Allah subhanak, apabila tiba saat waktu detik kematian, ia pasti akan sampai. Dan tidak menjadi syarat seseorang itu tua baru mati, tidak. Muda juga mati. Yang kaya akan lebih dahulu atau yang miskin kemudian. Semua akan sampai detik kematian. Dan kita semua telah menyaksikan berita kematian saban hari. Orang-orang yang kita kenal maupun tidak. Sebahagian besar dalam kalangan kita telah pun kehilangan orang-orang yang kita kasih, kita cinta. Di manakah mereka? Mereka juga telah bertemu dengan kematian. Dan satu saat, detik dan ketika, kematian juga itu akan sampai kepada kita. Allah jualah yang maha mengetahui bilakah ia akan sampai. Sebab itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang bagaimana kematian ini, Rasul bertanya kepada orang tersebut, ma'adatta laha, apa yang telah kamu persiapkan untuk bertemu dengan kematian? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an meriwayatkan di dalam Jami' Sahih Al-Bukhari nombor hadis 1314, idza wudi'atil janazah wahtamalaha an-nas aw ar-rijali ala a'nakihim in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni wa in kanat ghayra salihatan qalat ya wailaha
fa aina tadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in illa al-insan wa fi riwayatin illa al-insan wal jin walau sami'a sa'iqa. Apabila jenazah itu telah siap disemadikan, disolatkan, dibawa keluar, diusung di atas pundak-pundak orang yang mengusungnya. Ketika mana jenazah itu sekiranya Allah takdirkan di kalangan orang-orang saleh, lalu mereka akan menyebut, qaddimuni, qaddimuni, segerakan aku, percepatkan. Kerana dia telah melihat tempat persemadiannya adalah salah satu di antara taman-taman syurga. Sekiranya jenazah yang diusung itu orang yang sebaliknya, jahat, zalim, khianat dan seumpama dengannya, ya wailaha, alangkah celakanya aku pada hari ini. Fa aina tadhhabuna biha, kemana kamu sepakat untuk usung dan membawa jenazah aku? Kerana Allah telah perlihatkan kepadanya tempat persemadian itu salah satu daripada lubang-lubang neraka, wal'iyyazubillah. Semoga Allah jadikan kita di kalangan orang-orang yang saleh, yang menempuh tempat yang baik dan mensiap sediakan tempat persemadian kita sebagai salah satu di antara taman-taman syurga insya-Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Walhamdulillahi rabbil alamin. تفرقنا من بعده ربنا زدنا علما نافعا ربنا جعلنا متقين. الحمد لله وكفى وصلى الله على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى وبعد. فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته فقد فاز المتقون. Sidang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mengetahui bahawa diri kita banyak dosa, salah dan silap. Di saat manusia menyanjung kita dengan sanjungan yang tinggi, memuji kita dengan pujian yang cukup hebat dan luar biasa, bahkan memberi penghormatan dengan penghormatan yang penuh kemuliaan, kita mengetahui bahawa kita jauh daripada itu. Tatkala orang memuji kita dengan kebaikan, kita tahu diri kita bagaimana. Ketika orang memuliakan kita, kita tahu kita sebagai orang yang hina. Dan kesemua kebaikan yang orang berikan kepada kita itu, kadangkala kita merasakan bahawa tidak layak untuk menerimanya. Tetapi Allah Azza wa Jalla persiapkan waktu, hari dan masa. Bahkan Rasul memperkenalkan bahawa Jumaat ada waktu mustajabnya doa. Maka peluang terbuka di depan untuk kita meminta kepadanya. Setiap apa jua hajat, keperluan, permohonan, semua kita adalah mungkin berbeza. Tetapi kita perlu mengingati satu perkara, iaitu kita ingin satu perkara yang sama, supaya Allah Azza wa Jal mendengar apa yang kita rintihkan. Dan Allah itu Tuhan yang maha mendengar. Lalu kirimlah pada Jumaat yang mulia ini doa-doa, naikkannya ia ke langit, supaya Allah Azza wa Jal dengar rintihan kita, dan semoga Allah perkenankan kepada kita. Jumaat yang mulia, jangan lupa untuk kita berselawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi asma'ikal husna wa sifatikal 'azma an tahfaza bi 'aini 'inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah. Allahumma ihdi wa waffiq sultanana
جلالة الملك المعظم سلطان سلانغور السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم السلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة من لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرامك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله ذكرا كثيرا ونشكره شكرا ونحمده حمدا ولذكر الله أكبر. والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.